Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izhar bin Syamuddin dan kumpulan saya akan membentangkan tentang topik sukarrealism. Assalamualaikum, saya Siti Syafiqah binti Raouf. Assalamualaikum, saya Nurmazin Suraya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Atirah Fatini binti Muhammad Syari. Sekularisme merupakan satu ideologi ataupun satu fahaman. Fahaman ini merupakan fahaman induk kepada fahaman-fahaman moden yang lain seperti modernisme, liberalisme dan juga humanisme. Sekularisme memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Istilah sekularisme mula digunakan pada tahun 1846 oleh seorang penulis yang bernama George Holyoake di United Kingdom. George berpegang kepada prinsip bahawa sekularisme dan etika sekular tidak harus menunjukkan minat terhadap persoalan keagamaan. Islam menolak berat sekularisme kerana ia memisahkan hal ehwal negara daripada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah. Ciri-ciri sekularisme, ia menafikan hal-hal kerohanian dan juga menafikan kewibaan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang agama. Sekularisme juga menolak keimanan kepada Allah dan konsep ibadah. Definisi dari segi bahasa. Sekularisme berasal daripada perkataan seculum dalam bahasa Latin yang bermaksud kepada masa dan tempat. Perkataan bahasa Inggerisnya pula ialah secular. Dalam bahasa Arab menggunakan istilah al-ilmaniyah. Tetapi makna tersirat bagi sekular ialah al-ladiniyah atau al-la-akidah yang bermaksud tanpa akidah. Orang Arab yang beragama Kristian cuba mengelirukan orang Islam dengan mendakwa bahawa ia daripada perkataan ilmu. Tetapi sebenarnya, perkataan al-ilmaniyah hanyalah satu tipu daya dan ingin berselindung di sebalik perkataan ilmu. Saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan sekularisme. Ia mula menular dunia Islam pada awal kurun ke-20. Turki adalah negara Islam yang terawal yang mengamalkan fahaman ini yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Fahaman ini terus menular ke negara Islam lain seperti Mesir, Indonesia dan Malaysia. Penyebab wujudnya pengaruh sekularisme. Yang pertama, pergolakan dan perubahan di gereja. Sikap golongan gereja telah berubah, pelbagai bentuk penyelewengan telah berlaku sehingga menjatuhkan maruah golongan gereja. Kristian telah mula mengetepikan soal-soal agama Kristian. Perkembangan kemajuan binaan telah menarik perhatian ahli gereja. Yang kedua, perkembangan teknologi pembangunan masyarakat. Perkembangan ini telah memberi pengaruh besar terhadap sekularisme di kalangan masyarakat Kristian. Mereka berlumba-lumba mengejar harta kekayaan. Golongan gereja juga dipengaruhi sehingga melupakan tanggungjawab mereka terhadap agama Kristian. Yang ketiga, pengaruh falsafah moden. Giordano Bruno, seorang pentafsir berbahasa Itali, telah melarikan diri dari penghidupan biara. Beliau telah menghina agamanya sendiri. Pendapatnya, agama adalah bersifat manusia. Mukjizat pula dianggap sebagai muslihat sihir semata-mata. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pandangan Islam terhadap pengaruh sekularisme. Yang pertama, dalam aspek agama. Ia memberi fahaman pluralisme iaitu negara harus membebaskan rakyat mengamalkan apa-apa agama. Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk memasuki Islam, namun Islam melarang orang yang mengandung Islam diberi kebebasan percuma untuk keluar Islam. Yang kedua, dalam aspek akidah. Sekularisme mendorong munculnya liberalisme. Mereka menafikan adanya pencipta. Mereka lebih suka menggunakan logik akal. Yang ketiga, dalam aspek pemerintahan, Syekh Muhammad Abduh menolak adanya pemisahan agama dari negara atau pemisahan kekuasaan keagamaan dari kekuasaan orang awam.
Untuk bahagian saya akan menceritakan tentang isu-isu sekularisme. Okey, yang pertama ialah isu sekularisme dalam sistem politik negara. Dalam arena politik, kerangka kerjanya ialah kerangka politik moden sekular. Ini bermakna segala yang berlaku dan diambil kira hanyalah berdasarkan akta dan fakta. Tidak ada roh dalam aktiviti politik moden sekular, tidak ada konsep dosa dan pahala serta tiada konsep reda dan muka Tuhan dalam aktiviti politik moden sekular. Okey, seterusnya ialah semua peruntukan Islam dalam perlembagaan mempunyai kesan menidak atau mengurangkan apa yang didakwa bersifat sekular negara. Sifat utama negara sekular ialah menghalang penyertaan negara dalam soal agama, termasuk kedudukan istimewa, bantuan kewangan dan seumpamanya. Mengenai perbahasan sesebuah negara itu sekular atau tidak, persoalan ini boleh dijawab dengan melihat kedudukan agama dalam sesebuah negara. Jika sesuatu agama itu tidak diberikan peranan atau tempat langsung oleh kerajaan, bolehlah negara itu dianggap sekular dalam erti kata sebenar. Okey, yang seterusnya ialah isu sekularisme dalam sistem pendidikan. Kehidupan masyarakat masa kini telah dipengaruhi dengan pelbagai ideologi yang berbahaya. Antara ideologi atau fahaman yang menguasai masyarakat sekarang ialah sekularisme. Fahaman ini menular dalam semua aspek kehidupan politik, budaya dan bahasa. Sekularisme dalam pendidikan merujuk kepada dasar bahawa pendidikan mesti terpisah dengan agama atau tidak ada kena-mengena dengan agama atau kemaslahatan manusia di alam yang kekal abadi atau tidak ada kena-mengena dengan pertimbangan yang timbul daripada kewujudan Tuhan atau keabadian roh. Pendidikan tidak lagi bertujuan untuk menyampai ilmu pengetahuan, melatih akal, emosi, rohani dan jasmani serta penerapan nilai-nilai murni dan akhlak yang mulia supaya masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Okey, yang ketiga ialah isu sekularisme dalam sistem perundangan. Fahaman sekularisme diperkenalkan demi desakan keperluan sejarah dan bukan untuk melenyapkan agama. Ia mula wujud bukan dengan niat untuk menentang kewujudan Tuhan. Oleh kerana itu, agama iaitu agama Kristian masih kekal dan kepercayaan kepada Tuhan masih bertahan. Apa yang berlaku adalah pengasihangan fungsi-fungsi masyarakat kepada bidang-bidang khusus perubatan selain dari fungsi utamanya sebagai tempat beribadah. Okey, yang terakhir ialah bukan konspirasi barat. Salah satu tanggapan adalah fahaman sekularisme ini merupakan rekaan barat untuk meracuni fikiran umat Islam serta menghancurkan agama Islam. Ini jelas tidak benar. Fahaman sekularisme telah diperkenalkan di Eropah semata-mata untuk menyelamatkan benda itu dari kehancuran akibat konflik agama yang sengit dan pertumpahan darah antara kelompok beragama. Ia tiada kaitan dengan agama Islam maupun penganutnya. Pengaruh sekularisme membawa kesan terhadap masyarakat dari aspek sosial, iaitu pengamalan gaya hidup sekularisme membawa kepada pengasingan diri dari kepentingan beragama, menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa. Justru sekularisme akan menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dan nilai moral, membawa kepada gejala-gejala sosial seperti dadah, arak, AIDS, lesbian, homoseks dan sebagainya. Selain itu, pemahaman sekularisme turut memberi kesan terhadap pemikiran agama, iaitu melemahkan iman dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan timbul keraguan terhadap Rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran. Kesan dari pengaruh sekularisme terhadap ekonomi negara menyebabkan wujudnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata. Kapitalisme ialah suatu sistem ekonomi di mana individu mempunyai kebebasan mutlak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mengikut pilihannya demi keuntungan dirinya. Manakala sosialisme pula merupakan sistem di mana sumber kekayaan negara dinikmati oleh seluruh rakyat secara sama rata. Sekularisme turut memberi kesan terhadap sistem pendidikan negara, iaitu melalui pengajian subjek-subjek umum di sekolah, digubal menggunakan idea-idea barat yang tidak disepadukan dengan pemikiran Islam. Hanya pendidikan Islam sahaja yang digubal oleh panel yang merujuk kepada pandangan Islam dan rujukan-rujukan yang muktabar. Seterusnya, kesan terhadap politik, iaitu pengaruh sekularisme telah menyebabkan pemisahan hal politik daripada tugas ulama dan mengasihkan politik daripada masjid. Akhir sekali, kesan dari aspek sistem perundangan. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia telah dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil. Idea sekular telah memisahkan kepada dua bentuk yang terasa ini. Kebanyakan aspek menggunakan Undang-Undang Islam hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang kecil dan peribadi sahaja.